So ini juga kita akan masukkan ke dalam Unity. And then satu lagi HTML file daripada Cikgu Hafiz. Ini dia menggunakan GeoGebra. Okay, kalau you tengok semua dia .html . So dia ada interaction di sini untuk buat perubahan. Sini pada kumpulan matematik. So seterusnya untuk kita viewkan HTML file dalam Unity, kita perlukan web view. Web view dalam Unity sebenarnya kita akan menggunakan asset store dan dia berbayar, tapi saya ada jumpa satu yang percuma. So step saya dah buat secara ringkas dekat dalam ni padlet.com. So Haiza Unity Interaction, I'm going to copy this one and put it dekat dalam kita punya chat. Meeting sedang direkodkan. Okay, meeting telah direkodkan. Okay, so dekat sini you boleh click on it and dia ada step on how to masukkan elemen HTML file. This is not complete. Sebenarnya saya buat ni untuk diri saya sendiri sebab saya selalu lupa dia punya step. So untuk HTML element, so these are the step. Okay, kalau tertinggal pun tak apa, you boleh go through this step. Sama je. Okay, sampai habis. Okay, so kalau kita tengok the first step is actually untuk download game package manager. So you just can click dekat sini and then it will open up Unity Asset Store lah. Those yang tak tahu tentang Unity Asset Store, Unity Asset Store ni memang satu store yang you boleh download semua asset untuk digunakan di dalam Unity. So you boleh cari image 3D object. Okay, dan dia ada yang percuma dan juga ada yang berbayar. So double check kalau you nak gunakan benda content ni dekat dalam you punya application. Kalau percuma, make sure dia punya license tu kadang-kadang dia percuma untuk education tapi perlu bayar sekiranya you nak buat commercial. Gunakan untuk commercial purposes. Okay, so you need to have this one and you kena add to my asset. So bila you click add to my asset means that you kena log in with your Unity ID lah. Make sure Unity ID yang you log in adalah sama dengan Unity ID yang you gunakan dalam untuk Unity Editor. Okay. So banyak. Okay, bila you dah add to the asset, you boleh open in Unity. Okay, open in Unity Editor. So dia automatic open dekat dalam you punya Unity lah. You punya package manager. Saya menggunakan ni adalah projek sama yang macam Encik Sufi ya? Encik Sufi buat. Encik Sufi apa ya? How to make Sufi? Encik Sufi terangkan tak? Saya kata saya menggunakan objek yang sama seperti Encik Sufi, projek yang sama seperti Encik Sufi lakukan. Sekejap ya. Agak slow sikit. So you kena buka package manager and cari dekat packages my asset. So it's actually kalau dalam Padlet kita are actually in the kita nak install je kan. Lepas kita dapatkan masukkan GPM ni game package manager ke dalam you punya asset, the next step is actually to install the GPM inside the Unity. So untuk you buat tu you kena ni lah buka package manager tadi.
So ada error, so I need to refresh back. The birthday. Okay, so bila kalau you tengok kat saya, asset saya memang banyak. Okay, so kena cari balik tadi game package manager ni. Okay, so you click on that and you kena download dahulu kemudian baru import. Okay, so download and import. Macam saya, bila saya click on the import, since saya dah ada dekat dalam projek ni, so nampak? Boleh? Oh laju, ada orang komplain laju ke? Am I going too fast? Tak apa, benda ni dia rakam, boleh pause nanti. Laju doktor. Laju je? Okay, sorry. Saya slow sikit. Dekat mana? Dekat mana? Package manager ni buka kat mana? Macam saya import ni kan, saya berhenti selepas import ni. Lepas tu saya tak ada benda untuk diimport sebab saya dah import, saya tekan OK. So 2 step saja. Cari game package manager dekat dalam asset store. Okay, masukkan dia dalam my asset. Next, buka package manager and import dia. Okay, takat ni dahulu. 2 step. Tak dapat nak download lagi. Okay, kalau macam tu, kalau saya teruskan dahulu, okay, nanti kalau nak tunggu semua download agak lambat. Okay, mungkin later bila dah berjaya, you boleh follow step dekat dalam Padlet. Boleh tak macam tu? Okay. Ataupun lepas tu kalau ada apa-apa masalah, nanti saya akan bantulah. Balik. Ya. Download dan install the GMP, maksudnya import. Dia akan nampak dekat tu, dekat menu ni dia akan ada satu menu baru, nama dia tools. You boleh klik dekat tools and then dia ada tulis GPM lah, game package manager, and then you boleh click on the manager and then pilih on the web view. Okay, and then install. Saya dah install, so there's nothing for me to install lah. My project setakat ni yang ada is actually satu main screen, satu button, yang mana kalau kita klik on the button, komputer saya pun slow. Okay, on the AR ni, bila klik AR, sama macam yang you dah belajar kan, dia akan open up the pula akak punya gallery. Tak keluar gambar dia. Think. Sorry ya, komputer saya agak perlahan. Sekali lagi kita try. Kenapa? Sila tekan, sila tekan. Biasanya bawa tambahkan.
Sekejap ya. Sementara semua orang download. Okay. Do not start graph. You need to start literally start. Tiba-tiba ada error yang pelik. Okay. Macam ada problem dengan kamera saya. Dengung. Pelik ya? Kejap ya, ada masalah teknikal kat sini. Komputer tu pun dah pening. AI saya tak jalan. Dia bunyi ke mana di sini? Not start. Okay. Saya kena restart saya punya Unity sekejap. Sorry for the technical glitch ni. So selama korang menunggu tu kita buat apa ya Sisi? Makan. Saya reopen back Unity sekejap ya. Sebab tadi ada macam error kat Unity saya. Komputer lama. So sorry. Kat mana nak ni? Ni hide. Ni.
Okay. My Unity is already on. So basically, I have two scenes actually. So it's based on what Sufi and Puan Atira has teach you guys. So we got one scene, you hold button, and then you click the button and you have pull your marker, and there will be a 3D object. So we're going to start the how to include our HTML file based from this project. Okay, so after you download the package and you have the tool, GPM and manager, and you already installed the web view over here. Okay, so the next step is actually to open up build setting, player setting, and there's a publishing setting and also custom link. Ada soalan ni chatting. Sekejap habiskan ni dulu. Apa? Build setting, player setting and publishing setting, and tick on the custom main rider template. So I'm going to look at the question right now. Maaf. Create new 3D project. Tak payah guna yang sama yang you belajar on the first day. Yang you buat AR punya project tu kan, just guna the same one. Boleh? Sebab panjang nak buat daripada mula. Apa yang saya ada is actually sama macam yang awak ada di, yang awak dah buat hari pertama tu. Oh, jangan awak. Yang puan-puan cikgu-cikgu dah buat hari tu. Okay, okay, so back to the Unity. Kalau you dah buka build project setting, project setting and click on the custom main rider template. Benda ni ada dekat dalam Padlet juga, you boleh follow. And then suppose it going to create another folder. Bila you dah click on that, it will create another folder nama dia plugin, Android, and dalam dia ada main template. So you boleh right click and open the main rider template tu guna, bukan right click lah, double click, buka guna notepad. Okay, this is actually the step dekat dalam, kalau you look at in the Padlet, is actually step number this one dekat dalam GitHub. Okay, you boleh juga tengok dekat GitHub ni, those yang tahu programming kan, you boleh buka kat sini, there's ada readme, and then there's a ways for you to explore on the custom rider template and also on the GPM ni lah. Okay. And then so kita nak yang ni je. So, saya terbuka pula. So basically I just want to copy. Oh dekat. Tak apa. So just I open up the GitHub je, senang. So again, this is the GitHub. Okay, kalau you tengok dekat GitHub ni, the web view dia hanya support untuk Android dengan iOS yang kita download tadi. And then we also, dia ada dua style, sama ada you want to pop up the web view ataupun full screen. And then you can play around with the color and also the title. Okay, and dia boleh menggunakan, okay, thank you, URL, HTML file ataupun HTML string. Tapi biasanya kita akan guna itulah URL dengan HTML file. And then finally untuk Android, ini yang tadi saya buat, yang minta you pergi dekat file, build setting, player setting, Android publishing setting, and tick on the custom rider template. And dia akan automatic create tadi yang folder Android, plugin Android,
Then you ada Gradle template tu, you nak copy this one, implementation on JetBrains Kotlin ni. So you dapat, and then you kena copy and paste. Originally you akan nampak you punya macam ni saja, you tak ada yang tu, so you just paste dekat bahagian dependency. And then that's it, save. Okay, so this is the third step. Okay, and then the next step is actually untuk awak create satu streaming asset punya folder. Okay, sorry saya ada migraine, so kadang-kadang cakap betul-betul. So dekat dalam asset you cari ada streaming asset punya folder macam ni. Okay, kalau you dah pernah install Vuforia, you akan ada streaming asset punya folder ni dekat automatic. Kalau tak ada, you kena create your own. Slowkan sikit step. Okay. Saya slowkan lagi step. Sila perlahan tak boleh. Okay. Saya faham. Kena ni. Terima kasih kepada siapa yang bagi kafat ni. Oh. Macam nak buat? So dekat mana yang patut saya restart balik? Bahagian mana? Agak-agak. So yang package step 1 dah okay. Yang kena masukkan game package manager ke dalam my asset. Dah ada cikgu dekat dalam Padlet. Saya dah ada letak. Sekejap cikgu masih lambat. Saya share balik. Dia tak dapat kot. Ya. Di sini. Boleh lihat dekat Padlet tu dia punya step. So selepas masuk game manager, okay. Okay, saya ulang baik semula ya. So I'm going to ulang daripada mula-mula sekali. So boleh buka Padlet, my Padlet, dia ada satu step yang dinamakan HTML element kat sini. Okay, so yang first step is untuk you download game package manager asset di dalam Unity Asset Store. Just klik dekat gambar ni, it will open up the asset store punya link, and then you kena download. Macam saya dah masuk, bukan download lah, maksudnya add to my asset. Macam saya dah add to my asset, dia terus boleh open dalam Unity. Okay, tu yang pertama.
Bila open Unity, boleh buka open in Unity editor. Dan dia akan automatic buka package manager, which is in the second step saya dah letak dekat Padlet juga. My second step dekat sini, install GPM in Unity. That is the second step. Okay. Kalau katakan you terus dah insert tapi dia tak open package manager, you boleh pergi kat Windows, package manager, dan pilih dekat ni package my asset dan cari game package manager. Boleh cari kat sini, boleh type in the name game package manager di sini. Okay, so click on the game package manager. Okay, kalau first time you akan nampak download, you kena download dulu baru you boleh import. Okay, macam saya dah download, so you boleh click on the import. Ada soalan? Okay, and then click on OK. Ada soalan? Okay, saya minta pembantu saya membaca soalan. Cik, tak ada. Saya tengok ada soalan kat mana? Okay, game package manager. Oh, game package manager ni adalah satu set untuk kita gunakan web view. Sebab cikgu semua content dalam HTML. Untuk nak view ke HTML, kita kena ada satu library web view. So library web view dekat dalam Unity dia kena berbayar. So saya gunakan game package manager ni sebab dia percuma. Okay. Kalau you boleh tengok dekat Unity Asset tu dia ada bayar dalam 100 USD, agak mahal jugalah. Cuma saya menggunakan game package manager ni sebab dia percuma dan dia lebih mudah untuk kita pakai. Of course you boleh pakai teknik lain. Apa-apa pun yang penting kita nak web view. The term is web view. So Unity akan menggunakan web view untuk view HTML file. Sebab HTML file adalah web kan. Dia tak sama macam you nak 3D object, video, you ada image. So dia boleh direct pakai je sebab dia engine tu memang dah ada dekat dalam Unity. Cuma untuk web view kita kena pakai third party punya engine. Sebelum ni ada tapi start 2019. So Unity dah tak ada dah yang support web view, kita kena guna third party punya. Okay. Untuk web view perlu create scene yang berbeza ataupun tak. Untuk web view yang kita pakai ni tak perlu. Dia akan pop up screen overlay dekat atas scene awak. So you guna scene yang sama lah. Okay, dia akan pop up macam pop up dialog untuk web view tu. So scene yang sama saja kita pakai. Anak akak cakap dah tu macam tu. Sekejap Tick semua function dalam package itu sebelum import. Ya, tick semua function kemudian import. Import semua. Okey. Setelah you berjaya import, you akan nampak dekat menu. Bahagian menu tu dia akan ada tambah satu lagi menu. Jawab je. Ada tools. Okay, sebelum ni tak ada tools. Okay, so dia akan ada satu menu baru nama dia tools, GPM dan juga manager. You boleh click on that one and then boleh pilih web view.
dan install. Okay, this is actually step number. Kalau you buka dekat dalam Padlet tu, dia step number 3 ya. 1, 2, 3. Step number 3. So saya tak letak step dekat situ. So step number 3. Okay. So step number 4, kita akan create web view element. Saya rasa tadi saya tunjuk kat awak, saya tertinggal satu bahagian ni. Dia dah terubah dia punya step dia ya. Okay. Okay, bila you dah install WebView tu, the next step is actually step number 3. Kita kena setkan untuk build setting. So build setting, layer setting, and then you boleh tengok dekat bawah tu dia ada beberapa option dekat sini kan. Resolution, ada setting. So pergi kat publishing setting and click on custom main header template. Bila you klik, dia akan automatic create satu folder di dalam asset, plugin, Android dan ada satu nama main template Gradle. So kalau you pernah try to compile, so Gradle ni is actually bila kita nak publish, you perlukan Gradle untuk Android. So ini adalah tambahan sebab kita nak gunakan HTML file. So tak buka sikit sebab. Okay, so boleh cari dekat asset, plugin, Android. Double click on it, dia akan tanya untuk open guna application apa. Saya menggunakan Notepad sahaja. Dan kita nak copy yang implementation Orange JetBrains Kotlin ni, dia ada dekat juga di dalam kita punya step number 3, which is dekat GitHub ni. Saya copy juga dekat dalam chat supaya awak boleh pilihan untuk pop-up untuk WebView tu kita boleh pilih dekat dalam code. Kalau you tengok dekat dalam GitHub punya link, okay, saya open up the GitHub again. Saya menjawab soalan ni. So okay, so these are the function yang kita akan pakai. So kalau dekat sini style dia ada JMP WebView style. So ini adalah full screen. So dia ada option adalah dot pop-up. So you boleh ubah kat sini lah. Menjawab soalan tak? Okay. Semasa nak run AR nanti perlu internet? Tak perlu kalau you masukkan all the HTML file dekat dalam you punya project Unity editor ni. Okay, so open up this one. Just make sure that implementation ni dah masukkan. And then next step is untuk you create satu web view element, which is step number 4 dekat dalam Padlet saya yang saya bagi. Again run. Again saya nak highlight yang bahawa saya menggunakan projek yang sama semasa awak belajar on the first day. Just to make sure, satu button klik keluar AR dan you ada 3D object. Okay, for that one kita akan create satu. Sekarang ni kita nak klik button, create satu lagi button baru.
Saya akan duplicate button ni, saya namakan dia sebagai HTML. Okay. Okay. So saya dah ada 2 button, satu HTML, satu lagi change the name. Ada soalan? Sekejap ya. HTML. So basically bila kita click on this button, kita nak dia keluar kita punya HTML file lah, instead of go to the AR. This one. Okay. So the next step is you kena create satu create empty object, name it as a web view element. Bagi nama apa-apa pun tak apa sebenarnya. Saya bagi web view element, you can give it your own name. It's just an empty object. Saya perlu ingatkan setiap kali you create asset baru, don't forget to reset balik you punya transform ya. Sebab bila saya create ni, kalau you nampak dia dah 600, 100, so just don't forget to always reset dia punya location. Okay, and then you need to add satu kod yang saya sertakan di dalam Padlet. Saya dapatkan satu kod ringkas untuk awak gunakan. So dalam Padlet tu dia akan ada satu kod kat bawah ni yang diberi nama ni HTML web view. Okay, you just can download it and masukkan dekat dalam you punya folder script. So you dah ada satu folder yang bernama script kan. Hari tu bersama Sufi, Encik Sufi dan Puan Atira, just download it. Jangan masukkan the HTML tu ke dalam folder script awak. Okay. Next is actually tarik HTML web view awak masuk pula HTML web view ke dalam web view element. Okay, so bila you click on the web view elements, you akan nampak yang you dah ada file HTML web view. Tu salah satu cara dia lah. Ataupun kalau you tak nak tarik ke sana, remove the component, you boleh juga ambil HTML web view, tarik ke sini pun boleh juga. Dia ada several cara untuk masukkan komponen ke dalam game object. Okay, boleh remove juga ni, ataupun you boleh add component, just type nama HTML web view. Tiga cara. Just make sure you akan ada satu objek yang di dalam objek tu ada HTML web view. Tu ada soalan, saya tak perasan. Ya, tak ada. So kalau ada soalan ke apa, you boleh bagi tahu dekat dalam Google, dekat chat, supaya saya pun tak sempat nak tengok, tapi nanti kawan saya beritahu lah kalau ada soalan. Macam saya laju ke apa. But don't worry, benda ni dirakam dan dia ada step, you boleh follow. So once you, boleh saya stop dekat ni, tak ada soalan? Prof tengah reply, okay. So next, kita kena masukkan semua HTML file yang saya dah tunjuk tadi kan dekat awak, dekat dalam streaming folder. Macam saya katakan tadi, sekiranya dah pernah install Vuforia, streaming folder ni memang dah automatically akan ada dalam asset, project asset. Tapi sekiranya you tak pernah install Vuforia lagi, you kena create sendiri streaming asset ni, folder. So contoh katakan file yang saya tunjukkan pada awal-awal tadi, ada beberapa file kan.
Sebagai contoh yang copy one ni adalah daripada geografi. Okay, so you boleh just copy the whole folder masuk dekat dalam streaming asset. Kena copy the whole folder. Make sure sebab kita kalau you ada beberapa HTML file, so just make sure dia berada dalam satu folder yang sama. Okay, ini saya delete dulu, ini yang sebelum saya buat. Kena masuk dalam streaming asset, tak boleh masuk dalam tempat lain. Folder HTML file tak kena masuk streaming asset off. Ada soalan sekejap ya. You boleh bagi nama apa? Satu dulu lah. Ya, saya tengok soalan seterusnya. Ya. Encik Kamil melainkan Model AR yang di dalam contoh itu boleh ke internet. model AR. Saya soalan dia. Bagaimana nak retrieve model jika tiada internet? Okey, model sekiranya dah dimasukkan ke dalam you punya Unity project, tak perlu ada internet. Unless model tu you letak dekat cloud, baru dia perlukan internet. Okay, Encik Kamil? Oh, ya, dia punya ejaan kena macam tu. S huruf besar, streaming A huruf besar, streaming S ada S, asset. Ejaan dia memang macam ni. Okay. Ada orang dapat hadiah. Okay, sebagai contoh, bila dah masukkan you punya HTML file dan streaming asset, just try to click on the HTML. Biasa dalam nama dia index, just double click on it just to make sure you punya HTML file tu running dan tak ada error. Itu satu. Kadang-kadang dan make sure that all the data yang perlu untuk run you punya HTML file ada dalam the same folder. Okay, so I'm going to add on a few more. This is Fahan Interaktif terpilih. Cikgu ni dia punya HTML5. Sini try dia. Okay, saya ambil yang ini. So untuk ni saya kena ambil the whole folder. Means that satu folder ni saya kena ambil dan masukkan ke dalam streaming asset. So just double check. Boleh tak run? Okay, cantik. So ini saya renamekan. So subfolder untuk yang streaming asset ni boleh rename. And then ada satu lagi daripada Cikgu Hafiz, saya rasa nak masukkan. Kalau macam yang eksplorasi ni, HTML dia tak ada data yang GeoGebra ni, dia tak ada folder data. So boleh masuk direct, tapi saya lebih prefer kalau you ada subfolder juga. Kita ada 3 sekarang. 1, 2, 3.
sekarang kita dah ada HTML file dan kita dah ada button dan kita dah download web view punya asset. The next step is actually macam mana nak retrieve, nak bagi tahu dekat button kita untuk viewkan HTML file. So kita pergi dekat HTML kita punya button dahulu. Okay, so this is the button. Kalau you tengok dekat button ni, on click dia akan pergi kepada AR punya scene sebab saya copy daripada AR punya button kan. So kita nak ubah kat sini. So, kita just drag the web view element ke dalam, gantikan HTML interaction ni, drag. And then untuk function is actually saya dah buatkan untuk awak. So dia ada dua function sebenarnya. Satu show HTML file, the other one is show URL. So the show HTML file dia akan ambil dia akan viewkan HTML file yang berada dalam string asset, dan show URL dia you boleh viewkan file yang berada dekat cloud. So you boleh copy the URL from the cloud and use this function untuk view. Okay, so boleh show HTML file is this one. Okay, sekarang you kena masukkan nama file apa yang you nak view. So in my case, sebab saya dekat streaming asset tu saya start with folder. So folder 1 slash, so dekat folder 1 is actually dia punya data is index 1, dia punya file. So I just go back here. So is index.html. So next you kena compile you punya apps. Sebab kalau you tengok web view yang kita download ni, dia hanya boleh support Android dan juga iOS. So bila you run dekat Unity Editor and click on the HTML file, you takkan nampak the HTML file tu yang kita supposed to index HTML file tu untuk nampak. Okay, so you kena compile juga. So I'm going to build and run my okay. Sementara tu kalau ada soalan ke mana-mana tertinggal, nak perlu penjelasan boleh tanya ya. It's very shooty. Untuk bahagian Gradle project ni memang agak lama sikit. Okay.
Nanti buka. Sekejap. Okay, sukses. Sekejap ya. So dah sukses. So just open up my camera sekejap. Nak besarkan ni. Stop presenting. So saya nak tunjukkan yang ni yang kita dah saya buat. So click on the HTML file. Dia akan keluar terus you punya HTML file tu lah. You nampak dah. Sini. Click on the button, you boleh nampak. So bila you tekan add, dia akan automatic back to the page balik semula. So satu button untuk AR, satu button untuk HTML file. Tadi yang kita buat untuk projek. Kalau lebih daripada satu aplikasi boleh tambah nanti. Ya, boleh buat subfolder lain di dalam streaming asset. Macam saya buat tadi kan, saya ada banyak-banyak folder dekat dalam streaming asset. Okay, boleh tengok dekat, sekejap. I will share back my Windows. Saya rasa, saya tak. Okay. So macam saya ada streaming asset. Dalam streaming asset saya ada beberapa HTML file. So kalau ada banyak HTML file, setiap satu HTML file, satu folder. Supaya dia punya data-data HTML file tu tak bercampur. Kalau you nampak HTML file, biasa nama dia index je bila you compile. Okay. Itu satu. Bila you klik button and then you boleh buka HTML file. Yang kedua, actually you boleh juga gunakan AR juga. Maksudnya scan, instead of keluar 3D object, dia automatic keluar you punya HTML file. Untuk itu, okay, you boleh buka scene yang AR. Remember, dah pernah buat kan scene AR yang saya rasa sebab saya onkan kamera dekat dalam ni, stop. So tak boleh nampak dia punya AR tadi, yang error tadi. Tapi tak perlu restart. Alamak. Okay. Sedap. Kalau start scene macam mana nak ubah? Belum ada cara. Okay, untuk size HTML, kalau awak tengok, untuk awak kan, yang Najib ni yang cikgu bahasa Melayu ya? Cikgu Najib. Okay, Cikgu Najib, untuk size HTML awak tu, saya dah cuba ubah dekat dalam kod HTML tapi tak dapat. Nanti kita PM tepi lah Cikgu Najib. Okay, saya settlekan ni dulu. Okay, so Cikgu Najib dia ada masalah HTML file dia akan automatic resize kepada besar. Okay, kalau awak tengok file HTML daripada different aplikasi, dia punya size adalah berbeza-beza. So you kena sesuaikan. Kalau apps you adalah jenis portrait, so make sure bila you buat PowerPoint tu, PowerPoint you adalah portrait juga. Kalau you punya HTML tu adalah landscape, dia adalah landscape sebab nanti dia akan auto resize. So kalau auto resize, kalau HTML you adalah portrait tapi you punya apps you adalah landscape, dia akan kecil. Dia akan nampak besar sebab dia dekat komputer, bila masuk dekat dalam telefon dia akan jadi kecil.
Okay, so again kalau dekat dalam saya ni, saya dah buka AR punya scene. Okay, yang sebelum ni kalau untuk AR punya scene you scan, dia akan nampak apa tu, bola ya, bola. Okay. So you boleh juga guna marker and then keluarkan HTML file. Dia punya proses sama juga. You kena first create satu empty game object, namakan dia web view element. Untuk web view element ni you kena masukkan HTML web view. Ni saja. Create satu empty object, web view element dan masukkan HTML web view. Kalau tak nak buat ni, nak teruskan masuk the HTML web view dekat mana-mana game object pun boleh sebenarnya. Okay. So, next pergi dekat image target. Okay, sebelum ni image target you ada sphere kan. So, saya akan delete my sphere sebab kita tak nak. Dia tak boleh letak dua elemen AR together. Maksudnya you nak letak 3D, lepas tu you nak letak HTML. Tak boleh letak sekali. So, salah satu. So, untuk sphere ni kita delete dulu. So, saya pergi balik kat image target. Kalau dekat image target, look at the inspector. Dia ada satu bahagian yang dinamakan default observer event handler. And dia kata on target found. So on target found ni sama juga macam kalau you klik button. Sebelum ni you klik button HTML, dia akan keluar apa tu, HTML punya web page. Tapi yang ni kita gunakan on target found. So just add and tarik you punya web element ni masuk dekat objek ni. Then again sama, pergi dekat HTML web view and pilih on show HTML file. Untuk show HTML file ni, you boleh pilih mana-mana file daripada streaming asset. In that case, saya pilih yang nombor 3, folder nombor 3 slash. So tengok dekat dalam folder nombor 3 dia ada satu file nama dia eksplorasi. So I choose this file. Okay, buka balik dekat image target. Dia ada on target file slash eksplorasi. Jangan lupa .html. Okay, so saya save dan saya compile lah. Setelah berjaya, saya share. Macam nak besarkan ya Siti? Stop presenting. I'm not sure whether you can see. Sekejap. Saya sendiri tak nampak. Okay. Ni. Okay, sebelum ni saya tekan HTML ni, dia akan keluar, macam saya kata, dia akan keluar satu file HTML yang group geografi. And then kalau saya tekan AR, sebelum ni yang AR saya ni dia akan keluar
bola kan. So saya menggunakan marker yang sama. Okay. Makcik. Okay. Bila detect dia akan terus yang keluar GeoGebra ni. Guys, yang mana nampak tak? Nah. Okay. Ni. Nampak. Dia akan automatic keluar lah. Nampakkah? Okay. Dia tak ada kan? Cerita dia pula. Dia akan keluar cucu tu lah. Nampak sikit. Ni soalan daripada cikgu. Dia boleh interaktif semua. Okay. So that. Balik. Okay, saya rasa itu sahaja. Cuma a few tips. Mungkin macam saya katakan, the size of you punya HTML file, maksudnya portrait ataupun landscape kenalah sama dengan you punya apps. Macam saya boleh auto rotate, so saya auto rotate yang sesuai. Okay, so ada soalan tak? Setakat itu sahaja. Semua orang okey, untuk MP4 sekejap saya cari Encik Sufi. Atira. Sebab ambil setting dia keluar warning CS retention achievement code. Warning tu tak ada apa. You can just play je, compile je. Tak ada masalah on the warning. Dah ada 3 warning kan? It's okay Cikgu Sundra. Ya Prof, macam mana Prof? Ya? Biarkan saja ke? Is it warning or the error? Selalunya kalau warning, you still can compile the application.
Kalau ada soalan ataupun masalah dalam HTML file ni, you boleh kemukakan di Telegram ya, grup Telegram. Telegram support. KPM Unity support. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa lagi. All the best. Kita nampak.